Dan pada malam ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama kita hadir dalam majlis ilmu, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah menggerakkan kita semua mai. Ada yang baru balik kerja tak sampai rumah mai sini terus nak mai majlis ilmu. Berdoalah tuan-tuan, duduk dalam masjid, sebab malaikat-malaikat yang mai ni akan balik membentangkan laporan kepada Allah dengan bertanya, wahai para malaikat aku, apakah yang mereka mohon di dalam majlis itu? Doalah, duduk dalam taman syurga yang insya-Allah dihadiri oleh para malaikat Allah yang ramai. Manusia yang paling hebat dalam alam ni nama dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi wafat 1400 tahun lebih kurang. Tahun lepas saya dah ajak dah cara nak kira tahun tu. Ni tak tahu ni hak mai ni hak orang tahun lepas ke hak baru pula saya tak tahu. Cara nak kira kan. Ni kita ni 23 Rabiul Awal 1441. Adakah 1441 tahun yang lepas Nabi berhijrah, Nabi wafat? Tidak. 1441 tahun yang lalu Nabi berhijrah. Bukan Nabi wafat. Nabi berhijrah 1441 tahun yang lalu. Yang lepas. Nabi hijrah. Lepas 10 tahun baru Nabi wafat. Lepas 10 tahun. Maka kalau orang tanya Nabi dah wafat berapa lama? 1441 tolak 10 ke tambah 10? Ulang lagi soalan tahun lepas. Sebab orang lain pula hak tahun lepas meninggal habis apa? Tak tahu. Saya je hidup ni. Accident dah kan. Tapi Allah Taala bagi nyawa lagi kan. Lebih kurang 1400 tahun. Tengoklah. Lebih kurang 1400 tahun Nabi wafat. Hari ni orang Islam lebih kurang 2 bilion. Utara, selatan, barat ke timur. Di Taiwan, di Korea, di Jepun ada orang Islam. Di Venezuela, di Peru, di Chile, di Brazil ada orang Islam dan ada masjid. Di China, di Rusia, di Eropah ada orang Islam. Di Malaysia, Singapura, Indonesia ada orang Islam. Semua azan dan semua sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam masa satu hari 24 jam. Setiap minit nama Nabi disebutkan. Bahkan bukan setiap minit, kalau tengok perbezaan waktu azan daripada utara sampai selatan, kita kat Malaysia ni pun beza dah azan. Daripada 6 berapa sampai naik 1 minit, seminit. Membuatkan nama Nabi bukan disebutkan pada setiap minit, bahkan pada setiap saat. Maka dalam sehari ada 86,400 saat. 86,400 saat nama Rasulullah disebutkan melalui azan saja. Lebih kurang 86,400 kali. Baru satu fakta ni saja tak ada seorang pun boleh menandingi kemasyhuran dan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah. Tuan-tuan, hak tu baru bilangan azan. Tak campur lagi yang selawat dalam semayang. Sehari berapa kali kita selawat? Dalam semayang sehari kita selawat berapa kali? Takkan 17 kali. Tiap-tiap rakaat selawat. Hai, sakan sangat ni. Berapa kali tahiyat? Subuh berapa kali kita selawat dalam tahiyat?
sekali lah kan. Yang wajib lah, yang rukun lah, kita tak kira hak sunat ni, yang rukun sekali. Campur dengan hak sunat lagi banyak. Orang Islam selawat kat Nabi subuh sekali, Zuhur 2, Asar 2, Maghrib 2, Isyak 2, 9 kali 2 bilion hak orang Islam tadi. Allah, banyaknya. 18 bilion selawat. Nama Nabi dalam satu saat disebut jutaan kali. Campur azan, campur orang selawat dalam semayang. Nama Nabi dalam setiap saat disebut jutaan kali. Mana pemimpin dalam dunia ni, berapa ratus tahun pun dia perintah, berapa penggal pun dia perintah, berapa negara pun yang dia perintah, berapa kali nama dia disebutkan selepas dia mati? Tak ada. Tak ada. Hak paling hebat pun siapa dia, kan? Hak pemimpin besar-besar lah. Apa Julia, apa Caesar tu, kan? Berapa kali je orang sebut? Tu pun kalau mengaji, belajar. Tak belajar orang tak sebut dah. Mahatma Gandhi hebat, pemimpin revolusi. Berapa kali orang sebut? Kerana Rasulullah ini bicaranya daripada Allah. Sebab apa disebut bilion kali Rasulullah ni sehari? Kerana Rasul ini kehidupannya daripada bangun sampai tidur adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang kena renung, tuan-tuan. Nabi kita, yang ni yang nak kena renung fikir lama-lama, kan? Baru mai rasa ta'zim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa nak membesarkan Nabi sesuai dengan kedudukan Nabi SAW sebagai seorang Rasul, banyak orang sebut. Sebab tu bila seorang sahabat Nabi nama Ubay bin Ka'ab, saya tak tahulah tu lepas saya sebut ke tak, saya rasa tak sebut. Ubay bin Ka'ab salah satu daripada 2 sahabat Nabi yang bila baca Quran macam Jibril baca, bukan sedap tu, tajwid tu, tajwid fasahah sebutan. Ada 2 orang sahabat Nabi, 2 saja nah. Abu Bakar pun tak sampai tahap tu, Umar tak sampai tahap tu, Uthman tak sampai tahap tu, radhiyallahu anhum. Ada 2 orang kalau baca Quran Nabi sebut, kalau baca Quran Nabi kata seperti bacaan Jibril. Kira Nabi mai dekat Sayyidina Ubay bin Ka'ab, bukan Abdullah bin Ubay bin Salul lah. Yang tu kepala munafik Madinah. Bukan Ubay bin Khalaf. Yang tu pemimpin kafir yang dibunuh oleh Rasulullah. Hak ni Ubay bin Ka'ab, hati-hati. Tapi dia nama yang bagus lah. Nabi mai kat Sayyidina Ubay bin Ka'ab, mai duduk kat Sayyidina Ubay. Wahai Ubay, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh aku baca surah sekian-sekian di hadapan kamu. Apa kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab? Sayyidina Ubay tengok Rasulullah, dia kata, Asammanillah, Allah sebut nama saya. Nabi kata, ya, Allah sebut nama kamu. Teriak Sayyidina Ubay. Siapa tak menangis, tuan-tuan? Allah sebut nama. Baca kat Ubay, bacaan dia elok. Bacaan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dia tanya Rasulullah, ni pasal ni berkaitan dengan kelebihan berselawat. Kelebihan berselawat. Ceramah saya tak panjang, jangan risau. Saya mesyuarat daripada pagi sampai Zuhur. Letih ni. 9 kita berhentilah insya-Allah, kan. Semua bekat seronok, lega berhenti awal. Tengok tuan-tuan, saya kongsi sikit malam ni untuk kita semua. Sayyidina Ubay tanya Nabi. Nabi dah baca, Sayyidina Ubay pun dengar.
rasa rendah diri, rasa sedih, rasa gembira, macam-macam mas. Sayyidina Ubay kelebihan Allah Ta'ala bagi kat dia, sehingga Nabi puji dia, aqra'ukum Ubay, orang yang paling pakar di kalangan umatku baca Quran, Ubay bin Ka'ab. Jarang nama Ubay di Malaysia ni, nama yang baik, nama yang bagus. Sahabat kedua Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ubay pun tanya, ya Rasulullah, inna li salatan usalliha. Ya Rasulullah, tiap-tiap hari saya ada zikir dan doa. Subhanallahil azim wa bihamdih, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan Nabi ajak zikir yang banyak. Pagi 100, petang 100, pagi 50. Banyak ni zikir. Sayyidina Ubay bagi tahu, ya Rasulullah, saya terjemah ni, setiap hari ada zikir dan ada doa yang aku buat tiap-tiap hari sampai malam. Dia tak abang lah berapa ribu, berapa belas ribu. Sayyidina Ubay tak abang, ada. Kam aja'alu laka min salati, wahai Rasulullah, daripada hak ribu-ribu yang aku zikir ni, berapa aku nak selawat? Berapakah yang aku nak jadikan daripada harian aku zikir ni yang aku nak selawat kepada kamu? Boleh tak 1/4 daripada masa zikir aku kesemuanya selawat? Maksudnya kalau Sayyidina Ubay zikir sehari 6 jam, dia tanya Rasulullah, boleh tak 1/4, sejam setengah dia nak selawat? Sehari sejam setengah selawat semua. Hadis ni sahih. Tengok apa Nabi jawab. Nabi kata, ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair. Berapa pun tak apa, tapi kalau kamu tambah bilangan selawat tu, lagi elok. Selawat tuan tengok selawat. Ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair. Ni saya nak cerita sampai ke mahsyar ni, selawat ni. Bukan sampai ke mahsyar, sampai naik titi sirat. Tapi ringkas-ringkas sikit-sikit lah. Trailer-trailer ya. Nak banyak kan? Nanti ya. Tuan-tuan tengok selawat. Berapa pun tak apa Nabi kata. Tapi kalau tambah lagi bagus. Maka Sayyidina Ubay kata, ya Rasulullah, separuh daripada zikir dan doa aku tiap-tiap hari, separuh kesemuanya aku nak jadikan selawat. Separuh aku nak jadikan selawat. Separuh. Maksudnya kalau 6 jam, 3 jam selawat sehari. 3 jam selawat saja. Contoh saya buat contoh, kalau Sayyidina Ubay ni berzikir sehari 6 jam. Kalau 6 jam lah, kalau 10 jam lagi banyak lah. Boleh tak separuh daripada tu selawat? Nabi jawab dengan jawapan yang sama. Nabi kata, ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair. Nabi kata, berapa banyak pun tak apa selawat tu, kalau tambah lagi elok, tambah lagi bagus. Setengah dah ni, setengah. Sayyidina Ubay tengok Nabi, setengah pun Nabi tak kata cukup lagi. Tuan-tuan, kan ada zikir lain, kesemua zikir itu juga diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbahtu wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard. Zikir hak Nabi ajak tuan-tuan. Siapa buat 3 jam pagi, 3 jam petang. Awal lagi tak zikir dah. Dia jawab la dalam masjid. Tuan-tuan, kalau buat 3 jam pagi, 3 jam petang, ataupun 4 jam pagi, 4 jam petang. Imam Nawawi himpun dalam kitab nama Al-Azkar. 4 jam baru habis. 4 jam duduk 4 jam. Lepas tu ada ulama pondok seorang kan, pagi orang tak boleh ganggu dia. Daripada sebelum subuh dia akan mula wirid tu sampailah pukul 9 dan 10 baru selesai wirid harian Rasulullah. Sayyidina Ubay duk buat hak ni. Dia duk buat hak ni, dia tanya, ya Rasulullah, kan aku duk wirid zikir hari. Hak selawat ni nak berapa banyak? 1/4. Nabi kata tambah lagi bagus. 1/2 separuh. Nabi kata bagus dah, tapi kalau tambah lagi bagus. Sayyidina Ubay kata, ya Rasulullah, 2/3.
2/3 ni nak dekat semua tuan-tuan. 2/3 dah nak dekat semua dah. Kalau 6 jam, 4 jam selawat, 2 jam ya hak zikir-zikir lain. Nabi kata ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair. Banyak mana pun tak apa, tapi kalau tambah lagi elok. Lepas 2/3 berapa? Maka Sayyidina Ubay pun sebut seperti yang Rasulullah minta. Nabi tak minta, tapi cara Nabi jawab. Nabi tak minta, tapi bila Nabi kata kalau tambah lagi bagus, 2/3 kalau tambah berapa dah? Maka Sayyidina Ubay pun faham, reti para sahabat, ya Rasulullah, aku jadikan seluruh kehidupan aku adalah selawat kepada kamu. Maka Nabi pun sebut idzan tukfa hammuk wa yughfaru dzambuk. Waktu tu baru cukup untuk menyelesaikan semua kemurungan dan masalah kamu, dan diampunkan semua dosa kamu. Semua. Sebab tu ada ulama sebut, seandainya umat ini mengetahui kelebihan berselawat, nescaya mereka tidak berzikir melainkan selawat sahaja. Salahkah selawat sahaja sehari semua sekali? Tak salah. Mana dalil dia? Ni dalil dia. Ni dalil dia. Mana? Selawat sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan tengok kelebihan zikir lain. Sesiapa yang menyebutkan Bismillahilladzi la yadurru 3 kali, nescaya dia tidak akan terkena dengan mana mudarat sebagainya. Siapa yang sebutkan zikir Subhana Rabbil Azim wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali petang, fadilat dia sekian-sekian. Siapa sebutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka dia setiap zikir matang selawat. Apa kelebihan dia? Sesiapa yang berselawat kepada Muhammad sekali, apa kelebihan dia? Allah berselawat kepadanya 10 kali. Tuan-tuan perasan tak? Semua zikir Allah bagi ganjaran ni, ganjaran boleh. Allah boleh tentu ganjaran dia. Allah boleh sebut apa ganjaran dia, berapa banyak ganjaran dia, berapa tahun ganjaran dia, apa yang hadiah yang Allah bagi. Tapi bila mai tang selawat, Allah tak sebut ganjaran, Allah sebut Allah berselawat kepadanya. Tak boleh nak sebut ganjaran dia. Maka Allah mengambil tempat untuk memberikan ganjaran itu dengan Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni ulama so fikir. Betapa selawat itu tidak dijanjikan oleh Allah dengan kelebihan dapat yang ni, dapat hak ni, dapat hak ni, dapat hak ni. Allah nak bagi kita fikir, aku tak sebut kelebihan yang boleh diberikan, melainkan kelebihan itu hanya boleh diberikan dengan aku menyebutkan aku sendiri berselawat kepada orang yang berselawat itu. Itu kelebihan dia. Nak sebut kelebihan berapa tahun duduk di sini, berapa banyak, tak ada kelebihan, melainkan aku boleh sebut aku sendiri berselawat kepadanya. Itulah kelebihannya berselawat, punyalah besar. Sallallahu alaihi wasallam. Padang Mahsyar. Ini cerita selawat dan Padang Mahsyar. Ringkas aja, tak ada apa pun, ringkas aja. Tapi kita jarang, tuan-tuan, kita jarang berhenti dan renung perkara tu. Kalau banyak berfikir, berhenti, renung dalam-dalam, tuan-tuan akan menginsafi keadaan itu. Sama macam fadilat selawat tadi, sallallahu alaihi wasallam. Allah tak sebut ganjaran apa dia, seperti mana hak solat duha, ganjaran tahajud, ganjaran 2 rakaat sebelum fajar, apa semua tu Allah Taala sebut. Tapi matang selawat, tuan-tuan kena renung dalam-dalam, ganjaran dia ialah Allah sendiri berselawat kepadanya. Maksudnya tuan-tuan, tidak ada seketui ganjaran yang Allah nak sebut kepada kelebihan berselawat, melainkan Allah pencipta alam ni sendiri yang selawat kepada orang tu. Besar. Nombor 2, hadis ni kalau saya baca kat tuan-tuan, semua, saya rasa ni geng ngaji semua ni, malam ni kan kebanyakan geng ngaji.
Kan? Mesti pernah dengar hadis ni. Mesti pernah dengar. Tapi kita jarang renung. Apa tuan-tuan? Ada beberapa kali sahabat tanya Rasulullah. Beberapa kali. Ya Rasulullah, siapa yang paling dekat duduk dengan kamu di padang mahsyar nanti? Simple je tuan-tuan. Nampak lekeh aja hadis ni. Ya Rasulullah, siapa yang paling hampir dengan kamu di padang mahsyar nanti? Simple. Jawapan Nabi pun simple. Apa? Aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling banyak berselawat di kalangan kamu. Seringkah ya. Lepas tu kita pun tutup kitab, start motor, derah balik. Roti canai lah, apa semua. Hak aktsarukum alayya salatan tu tahun lepas pun dengar, bulan lepas pun pernah dengar, 3 tahun lepas pun pernah dengar, tak selawat-selawat pun juga. Sebab apa? Sebab tak reti nilai orang hak dekat dengan Nabi di padang mahsyar. Tuan-tuan dengarlah ceramah tentang di mahsyar, baru tuan-tuan boleh nilai betapa besarnya apabila orang tu duduk sebelah-sebelah dengan Rasulullah di padang mahsyar. Maka kena sebut pasal mahsyar, kena dengar pasal mahsyar. Mahsyar ni apa? Semua orang, saya rasa majoriti pernah dengar pasal ceramah mahsyar. Saya yakin ni dalam masjid ni, saya yakin mahsyar ialah tempat yang menghimpunkan kesemua manusia yang pernah bernyawa di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan tak cukup gerun ke ayat tu? Mahsyar ialah tempat yang apabila semua telah mati dengan tiupan sangkakala, mereka semua akan dihidupkan. Bukan manusia yang hidup pada 2019 ni. Hak manusia hidup 2019 ni pun jumlah mereka adalah 7 bilion. Tuan-tuan, pakat buka mata sikit. Ni yang hidup sampai malam ni 7 bilion. Kalau pakat berdiri saja di semenanjung Malaysia, daripada Perlis sampai ke Johor, berdiri saja, bukan buat rumah, penuh semenanjung Malaysia. Penuh semenanjung Malaysia kalau berdiri saja 7 bilion. Berdiri daripada Johor. Nampak apa Perlis tuan-tuan? Tak nampak apa. Hak tu baru 7 bilion. Awak manusia 7 bilion sajakah? Lebih. Subhanallah. Besar mana padang mahsyar Ustaz? Besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, rupanya padang mahsyar ni bukan orang saja. Kita katalah orang 100 bilion. Luah yang amat. 100 bilion. Tuan-tuan nak nampak ke mak ayah tuan-tuan? Hak 100 bilion tu nak selisih ke dengan adik tuan-tuan? Nak boleh selisih ke dengan jiran kita? Lebih parah daripada tu, yang di padang mahsyar ini bukan saja manusia. Bila Allah sebut dalam Quran, wa idzal wuhushu husyirat, binatang pun Tuhan periduk balik, bagi nyawa balik, semua binatang berdiri, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya ilaha illallah. Pikiang orang saja berdiri di padang mahsyar pun tak boleh pikiang lah. Ramai. Ustaz noh, kalau duduk tengah-tengah Ustaz pakai mati macam tu, memang pun 100 bilion orang daripada zaman Nabi Adam sampai orang yang last kali beranak sebab mak dia tengok hari kiamat, beranak anak tadi last kali, dia yang beranak. 100 bilion tu kalau kita duduk tengah-tengah tu, diri saja pun mati. Diri saja. Tak suruh menyangkui lagi, berdiri lah. Tiba-tiba bila Nabi sebut satu rahsia besar, Nabi kata, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa hak boleh duduk dekat-dekat yang boleh tengok muka Nabi di mahsyar? Tak faham ya ayat tu. Tak boleh nak dalam lagi ayat tu. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling hampir dengan kamu di mahsyar? Paling hampir bermaksud boleh tengok Nabi di mahsyar.
Nabi pun sebut aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak berselawat di kalangan kamu kepada aku. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Tahun lepas saya suruh belilah tasbih, suruh pula tunjuk ngak. Beli tasbih, tak dalam kereta satu, tak dalam poket satu, atas meja pejabat satu, kat kedai hak jual cendol, jual laksa kita duduk berniaga tu, cangkut satu. Orang tak ada, putang 100. Sallallahu alaihi wasallam. Takut terlupa, pasang radio hak selawat saja. Hak era FM tak payah pasang lah. Sinar Mutiara boleh tak? Rakam ni. Kena Mutiara pun kena putang selawat selalu. DJ hak rajin tekan untuk putang selawat, betapa banyak pahala dia. Bila orang tu dengar, niat ataupun tak niat, sengaja ataupun tak sengaja, ikut selawat yang diputarkan oleh DJ tu. Tuan-tuan bayang kalau seminit dia putang selawat, berapa ratus ribu orang selawat. Yang tu kalau DJ main ceramah lah. No, kalau main rakam saja tak buat, tak jadi. DJ hak main ceramah hak reti. Subhanallah, 5 minit dia pasang dalam radio, betapa senang untuk dia dapat pahala. Subhanallah. Tambah hak TV, jutaan orang tengok TV, pasang selawat 5 minit, orang pakai ikut, ratus juta orang selawat 5 minit tu selawat. Subhanallah. No, ada kedai makan pasang selawat, jangan pasang lagu, duk tanggung dosa. Pasang selawat. Quran ustaz, Quran pun jangan pasang kalau kedai makan, kerana tidak menghormati Quran. Quran bila dipasang wajib diam dan wajib hormat. Tak boleh kawan tu duk goreng, kawan ni duk ni, kawan duduk bersembang dalam kedai, bukan adabnya. Ulama ajak. Ada kedai makan pasang selawat, ada kedai tayar pasang selawat, ada klinik pasang selawat. Daripada duk luar orang pakai duk main handphone, duk main Mobile Legend ni pertandingan pula. Hai ustaz sampai tahu ada pertandingan. Saya keliling saya remaja kan. Subhanallah. Pasang selawat. Yang paling dekat dengan Nabi. Saya nak bagi tahu betapa ramai makhluk dengan Rasulullah di mahsyar, dengan betapa ramai makhluk di mahsyar. Di mana kedudukan kita? Kita duduk tang mana tuan? Orang ratus bilion, binatang tak ada angka. Tiada angka yang boleh disebut untuk menyebut berapa banyak binatang di mahsyar. Tak ada angka. Tak ada angka terus tuan-tuan. Tuan-tuan bayang berapa besar pada mahsyar. Tu saya baru sebut 2 tuan-tuan, baru 2 makhluk. Tuan-tuan tahu apa dia lagi makhluk yang ada di mahsyar? Jin kesemuanya. Yang keempat tak habis lagi, syaitan kesemuanya. Syaitan dengan jin tak sama. Jin kena timbang, ada dosa ada pahala. Ada jin masuk syurga, ada jin masuk neraka. Syaitan dia tak ada timbang. Semua terus kena tahu masuk dalam neraka. Tu beza jin dan syaitan. Bangsa yang berlainan. Binatang kesemuanya, manusia kesemuanya, jin kesemuanya, syaitan kesemuanya. Tuan-tuan boleh bayang berapa besar padang mahsyar dan di mana kita berdiri waktu tu. Tiba-tiba Rasulullah habaq rahsia, orang yang boleh nampak aku di mahsyar, sallallahu alaihi wasallam, yang boleh nampak aku di mahsyar ialah mereka yang paling banyak selawat. Tiba-tiba kita tinggal selawat, bahkan sehari 100 pun tak ada. Jauhnya kita dengan Rasulullah. Tak malu muka nak mengaku umat Nabi, 100 pun tak ada sehari. Tak malu. Tak malu, muka tak malu nak mengaku umat Nabi. Teringin duduk dekat dengan Rasulullah. 100 pun tak ada. Pakat-pakat banyakkan selawat lepas pada malam ni. Boleh berhenti dah ni ceramah. Jadi ya, kan, dapat maklumat tu, tuan-tuan pegang satu cukup lah. Sampai berjumpa pula. Nak kata tahun depan tak berani lah. Lagi ustaz pegang. Tak boleh kata tahun depan. Kan. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu selepas mahsyar, siapa yang dah habis timbang, pi rehat di haud.
Orang kita sebut Telaga Kautsar. Pasal apa Nabi SAW bila Nabi nak lepas sahabat pi berperang, ataupun Nabi nak lepas sahabat pi jumpa dengan mana-mana maharaja apa semua, Nabi akan sebut sebelum mereka pi nasihat apa semua, Nabi akan sebut fa inna mau'idakumul haud. Tempat pertemuan kita akan datang, kata Nabi, seolah-olah wadang dengan ucap selamat tinggal dengan sahabat ni. Nabi akan sebut tempat temu janji kita akan datang ialah di Telaga Haud. Pasal apa? Ni saya nak cerita sikit kat tuan-tuan. Duk nak cerita sikit 8.30 dah. Tak sikit lah tuan-tuan lah. Nabi sebut tempat pertemuan kita lepas ni Haud. Bila Nabi nak lepas sahabat pergi perang, Nabi akan kata tempat pertemuan kita selepas ni, kalau kalian wafat ataupun kalau aku wafat ataupun kalau kalian syahid ataupun kalau aku syahid, kita bertemu di Haud. Kenapa? Sebab Haud ialah satu tempat lepas pada timbang amalan. Tuan-tuan, berapa lama kita berdiri? Allahu Akbar. Berapa lama nak berdiri di mahsyar? Kata para ulama, tempoh paling minimum berdiri di mahsyar 50,000 tahun. Paling sikit. Sebab apa? Sebab nak timbang seorang-seorang. Orang ada berapa orang nak timbang? Ada 80 orang. Nak timbang amalan 20 juta orang. Nak timbang amalan kalau orang hari ni 7 bilion. 7 bilion. Kalau seorang seminit, takkan timbang amalan seorang seminit, hak 60 tahun punya. Kita kata seorang sehari lah, seorang sehari. Timbang cepat-cepat. 7 bilion timbang seorang sehari, 7 bilion hari. Berdiri. Kata para ulama, mereka berdiri sehingga pecah leher dan perut mereka kerana terlalu lama. Bila habis timbang, orang yang dah habis timbang, kalau dia Islam, umat Nabi Muhammad, dia akan berjalan kaki pergi ke Telaga Kautsar. Jalan je, tangan pegang keputusan. Keputusan apa? Ahli syurga. Ataupun keputusan apa sajalah dia pegang. Hak fasik, hak munafik semua pakat pergi berjalan di Haud. Sampai di Haud, Nabi dah ada lama dah di Haud. Tunggu. Di situ ada kolam. Dalam kolam tu berisi air. Air itu air yang sedap. Satu teguk minum selamanya tidak dahaga. Air di kolam itu ada cawan. Bilangan cawan di kolam itu lebih banyak daripada bilangan bintang di angkasa lepas. Bilangan bintang di angkasa lepas lebih banyak daripada bilangan butiran pasir pada 7 lautan dunia. Yang ni fakta. Banyak mana bilangan cawan tu? Banyak. Lebih daripada bilangan umat Nabi Muhammad. Bilangan cawan tu lebih banyak daripada bilangan umat Nabi Muhammad. Ada orang pergi di situ, dia sampai-sampai, dia cedok, dia minum selama-lamanya tidak dahaga. Ada orang pergi di situ, dia sampai-sampai, malaikat bagi dia minum, cedok daripada haudun Nabi, bagi dia minum. Dan yang paling mulia sekali ialah apabila umat Nabi Muhammad dia sampai di situ, Nabi cedok, Nabi bagi dia minum. Dan ketika itulah manusia mula mengukirkan senyuman. Awak sebelum ni ustaz, hak juta-juta tahun berdiri di mahsyar tu tak ada siapa senyum, tak ada siapa senyum. Maksudnya ustaz, hak juta-juta tahun kita duduk di mahsyar tu tak ada siapa rehat, tak ada siapa rehat. Hak juta-juta tahun kita duduk di mahsyar tu tak ada siapa makan minum, tak ada siapa makan minum.
Melainkan bila pi di bila pi di Kautsar, waktu itulah orang mula duduk, waktu itulah orang mula senyum. Kita ni juga belakang sikit tak apa. Waktu tu orang mula duduk, waktu tu orang mula senyum, waktu tu orang mula minum di Telaga Kautsar. Dan waktu itulah orang mula mengeluarkan perkataan yang pertama bersembang di haud. Sebab itulah Nabi bila lepas para sahabat pergi perang ke pergi apakah, nanti di haud. Pasal apa Nabi tak kata nanti di mahsyar? Sebab di mahsyar para malaikat pun tak bercakap, takut dengan Allah, tunduk malaikat. Sebab di mahsyar Nabi Musa pun tak bercakap, takut hari yang menggerunkan, Allah murka, hari kemurkaan Allah di mahsyar. Nabi Musa tak cakap, Ustaz, bukan Nabi Musa, tak payah sebut Nabi Musa, Nabi Ibrahim tak bercakap di mahsyar. Diam 1000 bahasa Ibrahim alaihissalam yang tak ada dosa tu tuan-tuan. Kita ada dosa, tunggin terbalik terus. Bukan kata diam, tunggin terus. Subhanallah. Sebab tu bila Nabi sebut kat sahabat, Nabi kata fa inna mau'idana al-haud. Kita jumpa di haud nanti. Kita dah boleh bersembang, dah boleh senyum. No? Ada umat Nabi berjalan pi ke haud. Muka dan anggota wuduk bercahaya. Anggota wuduk bercahaya, tapi bila sampai dekat haud kena halau seperti mana dihalau anjing. Hati-hati. Semayang tak tinggal. Tapi dia ada buat satu doa, dia ada buat satu dosa. Dia duk mereka-reka benda dalam agama ni. Itu dosa yang dia buat. Lepas tu dia kata itu Islam. Hati-hati. Mereka ini datang bercahaya sebab semayang tak tinggal. Sampai kat telaga kena halau seperti binatang. Halau. Dihalau. Hak saya nak sebutnya tuan-tuan, selepas padang mahsyar, selepas haudun Nabi, kita pun naik titian sirat. Bismillah. Alhamdulillah alladzi at'amanihi wa saqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Lepas minum di Kautsar, akan naik titi sirat. Siapa dia? Semua orang akan lalu titi sirat. Ahli neraka pun naik, ahli syurga pun naik. Titi sirat akan dilintasi oleh semua orang, termasuk para rasul, termasuk orang yang masuk syurga tanpa hisab. Mulia tu, paling mulia, pun kena naik titi sirat. Tapi laju seperti kilat. Ada orang naik titi sirat 100 tahun jatuh. La ilaha illallah. Jatuh pergi mana Ustaz? Bukan jatuh rebah, jatuh ke neraka Jahannam. Kerana sirat itu dibentangkan seperti jambatan gantung di atas neraka Jahannam. Siapa yang jatuh terus masuk ke neraka Jahannam. Tak payah masuk ke pintu dah. Jatuh tu kena salai terus bawah neraka Jahannam. Ada orang bau syurga dah, maka dia pun kata alhamdulillah, bau dah syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, dekat dah ke? Nabi kata lebih kurang 500 tahun bau dah syurga tu. Rasa macam susah kehidupan di akhirat Ustaz, terang nak masuk syurga. Bukan susah, confirm susah. Kalau nak banding Ustaz naik atas titi sirat dengan hidup dunia ni, hidup dunia lagi mudah. Confirm dunia 1 juta kali lebih mudah. Saya sebut tuan-tuan, 1 juta kali lebih mudah hidup di dunia daripada melintasi titian sirat. Berketahuilah, ketahuilah, sedarilah, saya dan kita semua. Tuan-tuan ingat pendek titi sirat. Kalau laju macam kilat, alhamdulillah.
Kalau perlahan macam mana ustaz? Kalau perlahan Nabi sebut merangkak di atas titik sirat. Merangkak. Nabi nak sebut ni pasal selawat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat, ni Allah Taala mukjizat Rasulullah. Nabi tengok satu orang lelaki naik atas titik sirat. Ni masih selawat tuan-tuan tengok. Satu orang lelaki naik atas titik sirat. Dia berjalan saja. Jalan. Yar'udu kama tar'udu as-sa'afah. Kemudian dia terhuyung hayang ke kanan dan ke kiri. Nak terbalik ni nak terbalik kanan. Ni saya dengan gaya-gaya semua ni. Nak cari mana ni? Dengan tangan, dengan badan. Kan? Tak buat juga, tak tahulah. Tak selawat juga. Tuan-tuan, Nabi cerita, aku tengok satu orang lelaki lintas titian sirat. Dia berjalan atas titian sirat, terhuyung hayang kanan dan kiri. Nak jatuh dah. Sagi berat belah kanan nak jatuh, dia imbang balik badan dia. Berat belah kiri nak jatuh, dia imbang balik badan dia. Macam tu lah. Seperti mana terhuyung hayang an-nakhlah Nabi sebut. Nabi tak sebut an-nakhlah. As-sa'afah ni maksudnya seperti mana bergoyang-goyangnya pohon kurma kena angin macam tu. Kalau angin kuat kan, sampai macam tu, duduk macam tu. Macam itulah orang tu, sak ke kanan, sak ke kiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'athu kathratu salatihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fathabbatat qadamahu 'ala as-sirat. Kemudian datang banyaknya selawat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Nabi sebut banyak. Tuan-tuan, selawat mai syafaat. Yang mai tolong dia namanya selawat kepada Nabi SAW. Selawat banyak ke selawat sikit ustaz? Selawat yang banyak. Sehari 100 bukan banyak tuan. Itu bukan banyak. Itu tidak dikira banyak. Sehari semalam 300 disebutkan oleh para ulama, yang tu sudah boleh dikira banyak. Pakat buat 300 silap saya sebut. 300 tu sikit. Kan? Tapi dah ulama sebut, saya ambil hak ulama sebut. Ulama bahas banyak tu berapa. Selawat Nabi hak banyak, hak mai tolong pebetul kawan ni. Nabi kata fasabbatat qadamahu 'ala sirat. Selawat tu pegang tubuh dia. Dia berjalan tak huyung hayang dah sampai masuk dalam syurga. Dia jalan seriah, dia pegang. Dia berjalan tegak macam tu. Tidak dia berjalan ni, tidak dia berjalan nak jatuh, duduk imbang badan. No, faja'athu kathratu salatihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dia yang banyak. Bila selawat dia? Waktu di mahsyar kah? Waktu masa kosong? Mahsyar tak boleh selawat dah. Di mahsyar siapa selawat sehari 1,000,000 pun pahala dia ialah kosong. Sekian, terima kasih. Bukan tutup ceramah nanti Ustaz. Di mahsyar siapa selawat sehari 1,000,000 pun bersamaan dengan kosong. Walaupun masa banyak di mahsyar. Kerana apabila satu-satu ruh itu keluar daripada satu tubuh, maka berakhirlah peluang untuk saya dan kita semua ataupun orang itu untuk melakukan apa jua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beringatlah tuan-tuan, sedanglah saya dan kita semua keluar ruh aja, habis tak kira dah apa saja ibadat yang dia buat, tak kira dah. Hati-hati. Tu kelebihan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penutup ceramah malam ni. Habis dah lah 15 minit lagi. Penutup ceramah malam ni. Saya nak tutup dah. Ustaz suruh saya sebut sikit tentang saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kewafatan ni sejam lah kan. Tapi disebabkan mukadimah saya 45 minit, tinggal 15 minit.
Memang saya target teratur je tuan-tuan, tak panjang. Sallallahu alaihi wasallam. Wafat. Habis cerita wafat ni habis. Cara ringkas. Nabi SAW lahir hari Isnin, menjadi Rasul hari Isnin, keluar hijrah hari Isnin, sampai di Madinah hari Isnin, Nabi wafat hari Isnin. Ambil maklumat tu tuan-tuan. Maklumat tu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab dia As-Sirah An-Nabawiyah. Banyak lagi, ribu maklumat lah dalam kitab ni. Lahir hari Isnin. Apa rahsia Isnin? Wallahu alam. Tapi apa kelebihan dia? Dia adalah hari kelahiran, kewafatan, hijrah menjadi Rasul dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Dengan sebab tu, bila mai hari Isnin, Nabi puasa sunat. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa puasa Isnin ni? Zalika yaumun wulidtu fihi. Kerana Isnin aku dilahirkan. Nabi sambut birthday dia tiap-tiap hari Isnin. Potong kek ke tak potong kek, Nabi puasa. Maka siapa yang nak mengagungkan hari kelahiran Rasulullah, sambut tiap-tiap minggu, jangan setahun sekali, dengan berpuasa Isnin. Wafat pun Isnin juga, sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat di Mekah ke Madinah? Ini soalan cepu mah, nak bagi pusing ni kan. Bukan duk dengar. Nabi wafat Mekah ke Madinah? Tuan-tuan, ayat ni, soalan ni balik tanya anak masing-masing. Sungguh tuan, balik tanya anak-anak. Nabi wafat di Madinah, Nabi lahir di Palestin, di Mekah. Kalau tuan-tuan balik sekali tanya anak-anak, ni amanah, saya suruh tanya. Amanah yang ada dalam rumah tu panggil tanya. Kalau ikut ceramah, nasib dia lah, dia dapat jawapan lah kan. Kalau tuan-tuan tanya anak, Nabi wafat di Mekah ke Madinah, jangan tanya di mana kan. Sekali dia sebut Rusia, tuan-tuan bunuh diri tu. Dia kata Rusia, Allahu Akbar. Tuan-tuan tanya, Nabi wafat Mekah ke Madinah? Kalau dia jawab Nabi wafat Mekah, hak tu sudah menunjukkan, ni saya sebut tuan-tuan, pada malam ini tuan-tuan adalah ibu ayah yang berdosa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu je ayat dia. Berdosa kepada Rasulullah. Sebab anak tuan-tuan tak kenal Nabi, penghulu segala makhluk yang ada di atas muka bumi Allah. Satu-satunya hamba Allah yang boleh bagi syafaat agung di padang mahsyar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba anak-anak tuan-tuan tak kenal. Takkan tak kenal ustaz anak-anak hari ni. Tuan-tuan jangan kata takkan. Saya cikgu, saya mengajar sekolah menengah dulu. Bukan tak kenal Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah tak erti terjemah. Lebih teruk lagi pada tu, budak sekolah menengah asyhadu an la ilaha illallah tak boleh sambung. Tak erti sambung. Yang tu mengkhianati Allah Azza wa Jal. Ibu ayah yang mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tu kalau tak kenal Nabi ni, maksudnya kan berdosa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup 53 tahun di Mekah, kemudian Nabi hijrah di Madinah. Di Madinah Nabi hidup 10 tahun. Kemudian Nabi wafat. Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Hari Isnin 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Sama dengan lahir ustaz, sama dengan tarikh lahir.
Nabi wafat pada waktu duha 12 Rabiul Awal, hari Isnin, iaitu Nabi mula sakit pada akhir bulan Safar. Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. Akhir bulan Safar Nabi mula sakit. Umur Nabi waktu tu 63. Nabi balik rumah, Nabi sakit kepala. Bila Nabi balik, Nabi masuk dalam rumah Sayyidatuna Aisyah waktu tu, bukan rumah pun, bilik-bilik. Siapa yang pi umrah, akan datang ambil kesempatan pi muzium An-Nabawi. Tanya mutawif hak duk ajak pi buat umrah tu. No? Kan kita tanya dia kedai kurma, dia tunjuk. Kedai jubah, dia tunjuk. Kita tanya kat dia muzium Nabawi tang mana, dia kata tak tahu. Tarik telinga dia jentik. Kedai kurma hang tahu, muzium Nabawi tak tahu. Tak sungguh jentik kan. Tuan-tuan pi muzium Nabawi, tuan-tuan pi tengok depa buat replika ke orang panggil, hak dia buat bentuk-bentuk, buat replika lah. Rumah Nabi dulu macam mana, Masjid Nabawi dulu macam mana, tuan-tuan. Dia buat replika, dia buat dengan kotak apa semua tu, tuan-tuan nampak. Oh, macam ni. Rumah Aisyah kat mana? Dia tunjuk. Tadi rumah Aisyah, kita tekan lampu tu, dia naik rumah Aisyah. Lepas rumah Sayyidatuna Aisyah, rumah siapa? Rumah Fatimah, duduk tepi tu. Tuan-tuan, isteri Nabi hak 9 orang, termasuk anak Nabi Fatimah, bilik-bilik semua tepi tu, merumut tepi tu. Keluar kot Babul Baqi' tu, ambil kiri ada Babun Nisa apa semua. Sepanjang tu bab Jibril, Babun Nisa tu, semua tu rumah isteri-isteri Nabi, termasuk anak Nabi Fatimah. Yang paling melekat dengan Masjid Nabawi, rumah ataupun bilik Sayyidatuna Aisyah. Buka pintu masuk Masjid Nabawi, macam tu lah tu, macam pintu tu. Buka pintu tu, terus masuk Masjid Nabawi. Nabi pernah duduk, kaki duduk dalam rumah Aisyah, kepala Nabi duduk dalam Masjid Nabawi. Nabi sandak tu. Bukan Nabi sandak, Nabi lentang. Nak bagi tahu kata rapat. Tadi cerita apa tu? Tadi saya kono pergi kat mana? Wafat dah. Okey, Nabi wafat. Akhir Safar. Tu kena tahu tu tang mana saya keluar. Akhir Safar. Nabi mula sakit. Nabi balik beritahu kat Sayyidatuna Aisyah. Nabi dengar Sayyidatuna Aisyah sebut wa ra'sah. Sakit kepala. Sayyidatuna Aisyah sebut, bukan menjerit lah, sebut sakit kepala. Nabi kata bahkan kepala aku lebih sakit. Kemudian Nabi pun, saya pendekkan, Nabi pun ikat kepala. Dalam Syama'ilul Muhammadiyah, Nabi ikat dengan kain yang berwarna kuning. Jangan duk tiru orang dia tak, yang tu tak ada apa. Kain waktu tu ada warna kuning. No? Satgi duk buat ikat kuning, duk keluar apa siapa ni sikit kepala. Siapa kuning? Nabi pilih kuning. Pula dah semayang subuh tak? Subuh tak semayang, duk tiru hak sunnah kuning tu. Memang banyak hak celaru kan, macam-macam. Nabi ikat. Kemudian Nabi mula sakit. Sakit Nabi on off daripada akhir bulan Safar sampai 12 Rabiul Awal, lebih kurang 20 hari. Sakit, sekali Nabi bangun, sekali Nabi tak boleh bangun, sekali Nabi bangun, sampailah 28 hari bulan Safar. 28 hari bulan Safar, Nabi sakit kepala, Nabi demam, Nabi sakit kepala, Nabi demam. Tuan-tuan duk kata demam ya kan, tak ada apa kan. Sahabat Nabi nama Abdullah bin Mas'ud, dia ziarah Nabi. Waktu duduk Nabi kadang-kadang boleh bangun, kadang-kadang tak boleh bangun tu, mai ziarah, Ibn Mas'ud pun pegang Nabi, pegang, dia tarik tangannya tu, dia pegang, dia tarik. Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, dia tulis seperti panas bara api dalam bahasa Arab. Ibnu Mas'ud pegang dahi Nabi,
pegang, angkat tangan tu. Tuan-tuan, bukan melawak. Kita tak pernah, kalau demam panas macam mana pun, memang kita perah kain tola, tak kering kain tola, demam panas, tapi kita tak ada lah pegang sampai terangkat. Ibn Mas'ud kata, aku pegang Nabi saat-saat kewafatannya. Tuan-tuan tengok kemuncak hidup Rasulullah. Nabi pi ni dalam keadaan seronok, duduk lepas makan tu duduk meninggal ke macam mana? Wafat Rasulullah. Bila Ibn Mas'ud pegang, dia tarik, dia kata, innaka tu'aku wa'akan syadidan. Ya Rasulullah, panas kamu bersangatan tu sehingga Ibn Mas'ud dia tarik macam tu. Maka Nabi pun jawab waktu tu baru sahabat tahu. Nabi kata ajal. Ya, ajal ni macam na'am. Ajal, jalal, dair, jair. Nabi kata ya. Inni u'aku, sesungguhnya kami para nabi, apabila sakit, diuji oleh Allah sakit, Allah akan bagi 2 kali kesakitan orang biasa. Sesungguhnya kami para rasul, apabila diuji oleh Allah dengan kesakitan, Allah Ta'ala akan bagi 2 kali orang biasa kamu. 2 kali. Hak siapa yang sakit gigi, kalau Nabi dia sakit gigi, 2 kali hak sakit tu. Hak siapa yang sakit kepala, kan Nabi sakit kepala, 2 kali kesakitan kepala tadi. Setiap hari daripada selepas maghrib sampailah asar, Nabi akan duduk di rumah isteri yang menjadi giliran Rasulullah untuk duduk di situ. Tepi Masjid Nabawi, tepi rumah masjid, ada 9 rumah. Daripada selepas maghrib sampai asar, Nabi akan duduk, bukan duduk tak keluar dah. Kalau ada kerja, Nabi keluar lah. Maksudnya bila nak balik rehat, Nabi akan balik rehat di rumah yang giliran tu, isteri yang jadi giliran. Itu rutin Nabi. Ketika Nabi duk sakit on off ni, hak sakit ni, hak jaga satgi tak boleh bangun, satgi boleh bangun, kadang Nabi pergi jadi imam, kadang macam tu, Nabi masih lagi memberikan giliran yang sama kepada semua isteri dia. Nabi pergi rumah ni, dirawat di rumah ni, esok rumah ni, lusa rumah ni, macam itulah Rasulullah. Pipi pusing sampai 28 Safar. Akhir Safar tak masuk Rabiul Awal lagi. Sampai 28 Safar, 3-4 hari sebelum tu, bila sampai di rumah mana-mana isteri, Nabi akan tanya, esok rumah siapa? Nabi tanya tu. Ada hadis, Nabi tanya esok rumah siapa? Nabi tengok, Nabi tak sebut apa tuan. Isteri Nabi akan jawab, esok rumah si fulan. Sampai esok Nabi akan tanya, esok rumah siapa? Pahamnya isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada soalan itu, sebenarnya Nabi minta untuk Nabi dirawat di rumah siapa? Di rumah Sayyidatuna Aisyah. Isteri yang paling Nabi sayang di kalangan yang hidup. Di kalangan yang hidup paling Nabi sayang Sayyidina Aisyah. Tapi kalau ada Sayyidatuna Khadijah menang. Tu lagi hebat tu maksudnya. Kalau ada Sayyidatuna Sayyidina Khadijah menang. Subhanallah. Kemudian bila tengok Rasulullah macam tu, semua isteri Nabi pun faham. Dia kata, tak apa ya Rasulullah, kami hibah giliran kami semua kepada Aisyah. Pasal apa mereka mau betul ansur dengan Nabi? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau duduk di rumah, Nabi akan tolong isteri-isteri beliau buat kerja rumah. Tu jawapan paku tu. Kalau isteri dia sapu sampah, Rasulullah SAW ketika tu mesti sapu sampah. Ni siapa yang jawab ni? Yang bagi jawapan ni adalah isteri-isteri Nabi sendiri. Kana Rasulullah fi mihnati ahlihi. Kalau isteri Nabi memasak, mesti Nabi juga memasak, tolong.
Sebab tu bila Nabi sakit, semua isteri-isteri dia tak kisah, ya Rasulullah, kami semua hibah giliran kami kepada Aisyah, kerana mereka tahu Nabi suka duduk di rumah Aisyah. Maka Nabi ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Kemudian start malam itu 28 Safar, malam 29 Isyak, Nabi start tak boleh jadi imam Isyak. Nabi kata panggil Sayyidina Umar. Sayyidina Aisyah kata, untuk apa ya Rasulullah? Untuk dia jadi imam. Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku Abu Bakar susah jadi imam, sebab dia seorang lelaki yang banyak mengalirkan air mata. Dia bismillah aja mengalir air mata. Sahabat kalau semayang, tuan-tuan, kita kalau semayang tutup handphone dan lagi tekan tutup handphone. Bukan kata mengalir air mata, tutup handphone. Punya tak khusyuk. Nak bang, sekali dengan saya sama, kita serupa. Subhanallah. Aisyah kata, ya Rasulullah, Abu Bakar kalau jadi imam, dia bismillah. Tak boleh. Nabi kata, muru Abu Bakrin bis salah, suruh Abu Bakar sembahyang jadi imam. Aisyah, Sayyidina Aisyah bagi alasan lagi panjanglah cerita dia, sebab kenapa dia sebenarnya ada sebab lain juga. Kemudian akhirnya Aisyah itu, Sayyidina Abu Bakar tak jadi imam, Sayyidina Umar jadi imam. Dekatnya Masjid Nabawi dengan rumah kan dekat. Nabi dengar suara imam, suara Sayyidina Umar membacakan ni. Maka Nabi tanya, aina Abu Bakrin? Di mana Abu Bakar? Kenapa tak suruh dia? Maka sahabat-sahabat pun tahu bahawa Nabi tetap nak Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata, panggil Abu Bakar. Abu Bakar main. Nabi kata, wahai Abu Bakar, aku sakit, dan setiap kali aku tak nak jadi imam, kamulah jadi imam. Daripada tarikh 28 Safar, esok tu, sampailah Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam sebanyak 17 kali. Nabi tak boleh bangun. Nabi tak boleh bangun, tuan-tuan. Kalaulah boleh dipapah, maka Nabi akan bangun dipapah. Tetapi apabila Nabi langsung tak boleh menapak walaupun satu tapak, maka Nabi solat dalam bilik. Sakit Rasulullah waktu tu, sakit nak wafat tu, berapa kali? 17 kali. Sampailah hari subuh 12 Rabiul Awal, hari kewafatan Rasulullah. Tengok tuan-tuan, subuh hari kewafatan Rasulullah segar dan sihat semula. 9 dah, 5 minit pada subuh 12 Rabiul Awal, Nabi sihat semula. Nabi boleh bangun, dan kemudian Nabi pun menyelak. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi dipapah oleh Fadl, maksudnya boleh berjalan papah oleh Fadl bin Abbas dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhumah. Papah Nabi mai kat depan, semayang duduk berimamkan Abu Bakar. Riwayat yang kedua, riwayat Anas ibn Malik, Nabi tak keluar, tetapi Nabi berdiri. Lalu Nabi menyelak tirai. Kata Sayyidina Anas, aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bercahaya seperti mana aku lihat selama ni. Tuan-tuan, Nabi ni muka cahaya. Allah sallallahu alaihi wasallam, bercahaya. Sayyidina Anas kata, daripada dalam saf aku melihat wajah Rasulullah bercahaya, dan Nabi melemparkan senyuman kepada kami. Kemudian Nabi menurunkan tirainya, dan itulah kali terakhir Rasulullah SAW senyum kepada kami. Nabi dah sihat waktu tu, Nabi dah sihat. Nabi masuk, ada dua riwayat. Bila Nabi dah masuk, sahabat tengok Nabi dah sihat, Abu Bakar minta izin nak pergi keluar, ada kerja sebab lama dah duduk tunggu Rasulullah. Sayyidina Umar pun minta izin, Sayyidina Ali pun minta izin pergi ke tempat lain. Selepas masuk waktu duha, panas Nabi semakin meningkat. Yang ni yang paling panas, yang pitam tu. Nabi jaga pitam, lama pitam, jaga ambil air, sapu muka, sapu badan apa semua. Masuk Abdul Rahman ibn Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Siapa dia tu? Anak Abu Bakar lah.
adik Sayyidatuna Aisyah, kan? Abdul Rahman ibn Abi Bakar ibn Abi Quhafah, adik Sayyidatuna Aisyah. Dia masuk, minta izin, dia masuk. Dan dia masuk kayu sugi, siwak. Nabi jaga waktu tu. Lepas pitang Nabi jaga. Cakap pun tak keluar dah. Tuan-tuan, bukan mudah kewafatan Rasulullah. Cakap pun tak keluar dah. Ayat. Nabi tengok. Nabi perhati Abdul Rahman mai, Nabi tengok sugi. Nabi tunjuk kat sugi. Dengan tunjuk yang lemah. Nabi tunjuk. Dengan tunjuk yang lemah. Sayyidatuna Aisyah kata, ya Rasulullah, ahduruhu laka, aku ambil sugi ni bagi kamu. Nabi angguk. Nabi angguk lah. Nabi angguk. Nabi nak sugi. Rasulullah sangat suka bersugi. Rasulullah sangat suka bersugi. Dan Nabi tengok sugi, Nabi nak. Sayyidina Abdul Rahman pun bagi kayu sugi tu kat Aisyah. Sayyidina Aisyah pun belah ni dia tokak dah tak sat ni. Sayyidina Aisyah kalih pergi belah ni. No? Tuan-tuan yang dengar cerita sugi, bukan belah tokak tu juga. Sayyidina Aisyah kalih belah sini, dia kobek hujung ni. Kalau siapa guna kayu sugi dia tahulah. Kopek hujung sini, lepas tu kerah tak? Kerah lah. Maka Sayyidatuna Aisyah gigit. No? Tidak ada makhluk yang air liurnya bertemu dengan air liur Rasulullah melainkan Aisyah radhiyallahu anha. Hebat Sayyidina Aisyah ni. No? Dia pun gigit, bagi lembut, dia bagi ke Nabi. Ni gigit isteri. No? Sayyidina Aisyah ni kalau dia minum air dalam cawan di sini, Nabi akan ambil cawan tu minum pada tempat yang sama. Tu tajuk ceramah romantik Rasulullah. Tu tak cerita mandi lagi tu. Nabi buat apa, Nabi sikat, lepas tu Aisyah buat apa kat Nabi. Punya romantik Rasulullah. Tajuk dia romantiknya Rasulullah dengan isteri-isteri. Boleh buat tajuk ceramah. No? Nak naik binatang tunggangan, Nabi bagi duduk binatang tunggangan tu, Nabi pi duduk tapi binatang tunggangan tu. Untuk Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah pijak atas paha Nabi, naik atas binatang tunggangan. Pijak atas paha Nabi, naik atas binatang tunggangan. Macam mana isteri Rasulullah tak sayang Nabi? Sebab tu sangat sayang Rasulullah. Kita buka pintu pun tak buka sendiri ya, tua-tua pun duk manja lagi, banyak cantik. Tu dia. Dia kata kita. Tu tajuk lain lah tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian Sayyidina Aisyah dia basahkan ni bagi kat Rasulullah. Rasulullah pun bersiwak dengan siwak yang sempurna. Maksud apa siwak bersempurna? Nabi gosok sungguh mulut dia. Nabi suka mulut dia wangi. Walaupun peluh Rasulullah itu adalah atar, adalah minyak wangi. Peluh Rasulullah adalah minyak wangi. Sahabat ambil botol bubuh ni. Hadis sahih lah. Sahabat ambil botol kosong bubuh minyak wangi, peluh Rasulullah. Lepas tu pakai minyak wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun siwak. Kemudian Nabi pun pitam. Nabi jaga. Sapu ayak, Nabi pun pitam. Kemudian Nabi sebut ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Semua rasul akan diberi pilihan oleh Allah, sama ada untuk kekal kemudian di dunia masuk syurga, ataupun untuk mati bertemu Allah kemudian masuk syurga. Maka Nabi tidak pilih untuk kekal. Nabi boleh pilih untuk kekal hidup ketika itu di dunia. Tetapi apabila Nabi sebut ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, kata Sayyidatuna Aisyah, aku faham Nabi memilih Allah Subhanahu wa taala. Lepas pakat menangis lah isteri-isteri Nabi, Fatimah semua ada kat waktu tu. Nabi panggil Sayyidina Fatimah, Nabi pun bisik, Sayyidina Fatimah pun menangis. Nabi panggil sekali lagi, Sayyidina Fatimah tunduk, Nabi bisik, kemudian Sayyidina Fatimah pun senyum. Sayyidina Aisyah duduk perhati. Kat Sayyidina Aisyah tak bisik pun, bisik kat anak dia, anak Rasulullah. Fatimah anak Rasulullah. Kan? Lepas tu Sayyidina Aisyah dia tarik Fatimah sikit, dia tanya Nabi bisik apa?
Dia kata tak boleh bagi tahu. Ni lagi geram. Kan? Sayyidah Aisyah dia tanya Sayyidina Fatimah, Nabi bisik apa? Sayyidina Fatimah kata tak boleh bagi tahu. Sampai Nabi wafat apa semua dah lama, Sayyidina Aisyah dia tanya lagi, dia tak perhati, dia tanya lagi, dia kata Nabi bisik apa? Yang kamu menangis, kemudian Nabi bisik pula kamu senyum. Tuan-tuan nak tahu kan, nak tutup dah ceramah. Lewat banyak ni, lebih banyak dah. Saya minta izin sikit lagi lah. Kata Sayyidatuna Fatimah, mula-mula Nabi bisik aku menangis sebab Nabi kata, wahai Fatimah, yang ayah kamu duk sakit ni, sakit nak wafat. Nangis Sayyidah Fatimah, maksudnya sakit nak wafat. Lepas tu tunduk kali kedua, Nabi bisik, Sayyidah Fatimah ketawa. Sebab apa? Sebab kali kedua tu Nabi bisik, wahai Fatimah, kamu adalah ahli keluargaku yang pertama yang akan bertemu dengan aku selepas kewafatan aku. Maksudnya, wahai Fatimah, kamu adalah ahli keluarga aku yang pertama yang akan mati selepas aku. Yang itulah yang membuatkan Sayyidatuna Fatimah ketawa. Yang tu mukjizat Nabi juga yang terakhir. Tuan-tuan, Nabi tahu mana? Nampak? Kalau kita fikir lebih sikit, Nabi tahu mana ahli keluarga Nabi yang ramai ni, Fatimah yang nombor satu akan wafat. Mai mana? Benda tu ghaib. Benda tu ghaib, dan Nabi dalam keadaan sakaratul maut. Nabi dalam keadaan sakarat. Mai mana benda tu? Kata para ulama, itu mukjizat terakhir Rasulullah SAW. Punya banyak mukjizat, tuan-tuan. Ribu mukjizat Nabi. Rugi kalau kita 80 mukjizat pun kita tak boleh sebut. Nabi kata, wahai Fatimah, kamu yang pertama akan ikut aku. Fatimah teriak ke takut? Seronok dia. Kemudian Nabi sebut la ilaha illallah. Ni ucapan Nabi. La ilaha illallah, bukan kuat tu lah. Saya sebut kuat. Nabi sebut pelan. La ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Tuan-tuan tahu apa dia? Nabi kata tiada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya bagi kematian itu kesakitan. Ya Allah, ringankanlah sakit aku, kata Nabi. Sakit tuan, sakit. Dan akhir sekali lepas la ilaha illallah apa semua Nabi sebut tu, Nabi pun angkat tangan, Allahumma balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Seolah-olah, siapa yang faham bahasa Arab, seolah-olah Nabi sedang menjawab kepada persoalan, kamu nak pilih ini, ini. Tu perkataan Arab yang bermaksud atau. Maka Nabi kena jawab dalam bahasa Arab, Nabi akan jawab bal. Bahkan ar-rafiqil a'la, ar-rafiqal a'la, aku pilih teman yang teragung, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitulah Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Nabi pun wafat. Mereka pun panggil sahabat-sahabat Nabi hak besar. Mereka tahu sahabat-sahabat Nabi yang paling besar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdul Rahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Talhah bin Ubaidillah. Ni yang 10 orang tu kita tahu. Yang pertama sekali masuk Sayyidina Umar. Dia pun masuk, tengok Rasulullah, air mata pun merambu, dia pun buka kain yang tutup muka Nabi, dia pun tutup, dia pun keluar. Dia kata, siapa kata Nabi wafat, dia tu munafik. Siapa kata Nabi wafat, aku potong kaki dia, aku potong kepala dia. Nabi tak wafat, tetapi Nabi pergi bertemu dengan Allah, seperti mana Musa pergi ke Tur Saina selama berapa puluh hari. Nabi rehat air mata. Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali duduk tepi jalan, tak boleh buat apa, duduk sengak. Nabi wafat. Sebab Nabi wafat. Duduk tepi jalan, bangun tak boleh, cakap tak boleh, duduk sengak. Jadi jam badan. Sebab yang wafat tu Rasulullah. Manja Nabi dengan sahabat. Sayyidina Umar lagi dahsyat. Siapa kata Nabi wafat, aku pancung kepala dia. Mengamuk Sayyidina Umar, pusing Madinah. Abu Bakar sampai. Umat Nabi Muhammad terbaik nombor 1. Dia masuk dengan tenang. Dia buka kain yang menutupi wajah Nabi SAW. Dia kata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hebat Abu Bakar. Dia cium dahi Rasulullah.
tibta hayyan wa mayyitan. Kamu ini wangi ya Rasulullah, hidup dan mati. Memang Nabi wangi, hidup pun wangi, mati pun wangi, tubuh Nabi semua. Dia cium dari Rasulullah, dia kata tibta hayyan wa mayyitan. Ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar kata, kamu telah merasakan sakit mati itu. Ni orang alim, orang alim. Abu Bakar ni alim dan orang hebat iman dia. Dia kata, ya Rasulullah, kamu telah merasakan kesakitan mati itu, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasakannya selama-lamanya. Abu Bakar ni waktu Nabi dalam perang Badar pun Nabi duduk menjulang tangan berdoa sampai subuh, daripada malam sampai subuh. Nah, Abu Bakar yang mai urut belakang Nabi, ya Rasulullah, Allah pasti menangkan kamu, Allah pasti menangkan kamu. Sampai Nabi wafat, dialah juga pergi ke Nabi, inna lillah ya Rasulullah, sekali ni je kamu rasa sakit mati. Sebab tu Nabi sayang sungguh dengan Abu Bakar. Dia pun tutup balik. Sahabat tak boleh sebut apa di luar, orang Islam tak boleh sebut apa. Suara tangisan ni pemenuhi kota Madinah. Omar masih lagi mengamuk. Abu Bakar pergi ke Omar, duduk wahai Omar, diam kamu wahai Omar. Dia pun tengok, Sayyidina Omar tengok yang cakap bagi arahan tu Abu Bakar. Orang lain dia tak heran. Bila yang suruh duduk tu Sayyidina Abu Bakar, kamu duduk, aku bercakap. Dia pun duduk. Sayyidina Abu Bakar pun naik berkhutbah, naik berkhutbah. Dia pun bercakap, faman ka ayyuhan nas, wahai semua umat Muhammad, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sesiapa yang selama ini menyembah Muhammad, maka hari ini Muhammad mati. Maksudnya selama ni kita sembah siapa? Allah. Abu Bakar nak peringat yang tu. Wa man kana ya'budullah, sesiapa yang menyembah Allah selama ni, fa innallaha hayyun la yamut, Allah itu maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Abu Bakar nak beritahu, nak peringat balik, Nabi ni manusia. Dia walaupun dia Rasul, dia manusia. Dia sedih, dia gembira, dia makan, dia tidur, dia berjalan, dia berlari. Dan dia juga, Abu Bakar nak sampai ke poin tu, dia juga mati. Kerana Nabi bukan Tuhan. Maka Abu Bakar pun baca ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan Muhammad itu ialah seorang nabi dan rasul yang sebelumnya ada banyak lagi nabi lain dan rasul lain yang hidup dan wafat. Afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ni Sayyidina Abu Bakar duk pidato ni, apakah ketika Muhammad itu mati ataupun terbunuh syahid, kalian akan berpaling dan kufur? Dia pun baca ayat tu, kata Sayyidina Umar ni hafal Quran, habis Sayyidina Abu Bakar baca ayat tu, Sayyidina Umar kata seolah-olah itu hari pertama aku mendengar ayat tu. Ayat tu bagi tahu bahawa satu hari Nabi akan wafat. Ayat tu bagi tahu satu hari Nabi akan wafat. Omar hafal ayat tu. Kata Sayyidina Umar, seolah-olah itulah kali pertama aku mendengar ayat tu. Lembek tubuh dia, baru dia yakin Nabi dah wafat. Tertiarap dia di atas tanah. Begitulah kasih sayang para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Semoga apa yang saya sampaikan secara ringkas ni mendapat iktibar, jadikan iktibar oleh kita semua, dan kita semua diberikan hidayah, bimbingan yang berterusan oleh Allah SWT untuk kita hidup sebagai orang yang paling menyayangi Allah SWT dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri sendiri. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.